الله وبركاته إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين الكريمين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح العلماء والمصنفين والشهداء والصالحين وإلى شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayahnya, inayahnya, Allah telah memberi kepada kita peluang dan juga kesihatan di mana sama-sama kita dapat berada menjadi tetamu Allah pada malam ini, di mana sambungan balik perbincangan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbincangan dan kesimpulan beriman kepada qada dan qadar. Jadi di antara musannif bawa datang kesimpulan dia tu banyak. Kita dah baca sampai yang ke-29. Pada muka surat 322 kitab ni lah. Nah, yang ke-30 kesimpulan daripada membicarakan tentang beriman dengan qada dan qadar Allah. Yang ke-30 qada dan takdir Allah tidak ada yang boleh mengubah apa yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Makna tak ada siapa pun yang boleh mengubah. Tidak ada sesuatu yang boleh mengubah apa yang telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Makna satu papan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala perintahkan qalam untuk menulis di Lauh Mahfuz. Maka qalam tadi pun berjalanlah dengan takdir Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, maka qalam tadi akan tulis, pen tu dia akan berlakulah menulis. Kecuali makna yang boleh mengubah apa-apa yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, yang boleh mengubahnya doa dan amal kebajikan. Ni sekiranya orang panggil takdir ni takdir mu'allaq. Sebab tu dulu kita bicara, takdir, dia ada takdir mubram dan dia ada takdir mu'allaq. Mana takdir mu'allaq? Maknanya Allah Ta'ala juga yang mengubah. Mana takdir mubram, tidak ada sebab Allah Ta'ala takkan ubah dah.
Tapi takdir mu'allaq ini, Allah akan mengubah sekiranya hamba-Ku buat macam ni, macam ni, macam ni. Kalau hamba-Ku buat macam ni, aku ubah. Jadi yang hamba nak buat tu pun dengan takdir Allah Ta'ala juga. Ala kulli hal, semua di dalam takdir Allah. Mana ketentuan Allah tadi berdasarkan kepada ilmu dia. Dia nak tentu dengan sifat iradah dia, maka dengan ilmu dia. Maka Allah Ta'ala tentu tu bila? Pada masa azali lagi. Allah Ta'ala tetap tu pada masa azali. Nah, lalu Allah Ta'ala perintahkan pen untuk menulis, qalam tadi untuk menulis. Jadi kecuali doa dan amal kebajikan. Ini sekiranya takdir ni takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram, doa ke, beramal soleh ke, dia tidak akan berubah dah. Tu. Jadi kita tak tahu bahwasanya yang Tuhan takdir kepada kita mu'allaq ke mubram. Wallahu a'lam. Maka dengan kita tak tahu inilah, kita dituntut suruh berikhtiar dan berusaha. Nah, setelah kita berusaha dan berikhtiar, dengan melakukan, dengan meminta doa kepada Allah. Macam sakit, ada orang sakit berdoa, baca Yasin. Nah, tentu sembuh. Tu, lega. Ada orang sakit, tiba-tiba baca-baca Yasin, jalan. Kan? Jalan dah. Berkat Yasin tu, dia jalan cepat. Kan? Dia kata. Mana semua tu ditentukan oleh Allah. Tu. Jadi kita tak tahu, adakah mu'allaq, adakah mubram. Bagi kita hamba, dia perintah, suruh kita berusaha dan berikhtiar. Berusaha dan berikhtiar, tidak melakukan kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Usaha, tapi jangan sampai melampaui batas, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Usaha dan ikhtiar tadi. Hanya kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tetapkan halal, yang Allah Ta'ala redha saja. Ini kadang-kadang usaha sampai kepada yang haram. Nah, nantilah ayah usaha, anak duk minta duit nak bayar yuran. Nanti ayah usaha, ayah tengah duk usaha ni, kan? Rupa-rupanya usaha ikhtiar dia tu kepada perkara yang haram. Wa na'udzubillah. Tu. Baik. Dan menghubungkan kasih sayang yang telah terputus. Ini di antara yang boleh mengubah qada mu'allaq. Dengan doa, dengan beramal kebajikan, dan menghubungkan silaturahim. Kasih sayang. Hubung silaturahim. Tu sebab tu. Ada dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang nak panjang umur dia, dan nak murah rezeki dia, nak mudah dapat rezeki, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Sebab tu penting. Silaturahim ni suatu perkara yang besar. Suatu perkara yang penting, yang besar. Kerana daripada adik-beradik lah. Daripada saudara-saudara, daripada adik-beradik, seibu sebapa lah, nak membina sesebuah keluarga tadi, nak mengembangkan sebuah keluarga tadi, tiba-tiba adik-beradik duk bergaduh, duk berkelahi. Tadi keluarga tu tak nak kembang. Orang pun tak berminat dengan keluarga tu, duk bergaduh keluarga tu. Siapa? Jadi orang pun tak masuk dekat. Tu sebab tu penting silaturahim. Tu penting sungguh. Ini kadang-kadang kita tak bergaduh adik-beradik. Ke harta benar. Ke harta benar lalu. Ke harta pusaka. Dia kira tak puas hati. Macam-macam. Nak tipu harta pusaka. Pembahagian. Macam-macam. Menggunakan khidmat, lawyer dan sebagainya. Wa na'udzubillah. Ini zaman hari ini berlaku. Kan? Anak tipu. Maka, bila berlaku macam tu, akan putus silaturahim. Jadi, bila putus silaturahim ni lah, di antara sebab-sebab, kalaulah qada mu'allaq, maka orang ni pendek umur.
Orang ni pendek umur. Sebab tu kena hubung silaturahim. Siapa nak panjang umur, nak murah rezeki, kena hubung silaturahim. Tu adik-beradik seibu sebapak ke seibu saja ke, kena hubung silaturahim. Baik, yang ke-31, setiap orang yang beriman wajib menyerahkan takdirnya kepada Allah. Orang yang beriman wajib dia kena serah takdir dia kepada Allah. Tu. Mana aku serah kepada Allah lah, Tuhan nak takdir ikut mana, ikut Allah lah. Tapi aku usaha macam ni. Kalau Allah Ta'ala buat macam ni, buat macam lain, nak buat aku mana? Kita usaha macam ni. Kalau Allah Ta'ala buat macam lain, tu orang panggil serah kepada Allah. Maka kita takkan rasa tak puas hati. Tu. Ni kadang-kadang apa-apa keputusan. Tu keputusan, maka dia rasa tak puas hati dengan takdir Allah. Ni yang masalah. Tak puas hati dengan Tuhan tu. Kan? Tak puas hati dengan pengadir bola sepak, tak puas lagi. Kan? Ni tak puas hati dengan Allah. Allah beraninya. Kan? Tak puas hati dengan hakim mahkamah, tak puas lagi. Ni dengan Allah, dia kata tak puas hati sungguh. Tu. Yang kita usaha lagu ni, Allah Ta'ala duk bagi lagu ni. Berasa tak puas hati. Ni, orang tak puas hati dengan Allah ni. Siapa dia? Yang ni orang-orang munafik. Wa na'udzubillah. Orang munafik ni, kalau orang tu ada sifat munafik, dia akan berlaku tak puas hati dengan Allah. Kalau di zaman tabi'in dulu berlaku orang yang tidak percaya dengan takdir. Di zaman tabi'in, di mana tabi'in ini dia anak murid sahabat. Bila Rasulullah wafat, maka tinggallah sahabat. Jadi bila tinggal sahabat, maka anak murid sahabat tu dia panggil tabi'in. Zaman tabi'in. Ada di antara kumpulan yang mana tak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa akidah orang ni? Orang tak percaya dengan takdir Allah. Tu. Maka, akidah mereka ini bukan seperti mana akidah orang Islam lagi dah. Bukan seperti mana akidah orang yang beriman kepada Allah. Akidah mereka sudah terkeluar daripada akidah yang diajar oleh Nabi SAW. Sampai ke hari ini ada orang tak percaya dengan takdir. Tak percaya takdir. Usaha ikhtiar kita ya. Mana kerja buat kita, takdir apa takdir. Dia duduk sembah. Ada orang bercakap macam tu. Dia percaya kerja buat dia saja. Dia tak percaya ketentuan Allah yang Tuhan atur, yang Tuhan tetap. Tu. Hanya dia berpegang dengan ikhtiar dan usaha dia, kepandaian dia, cerdik pandai dia. Wa na'udzubillah. Jadi orang ni nama dia sombong dengan Allah. Baik. Jadi sebab tu setiap orang beriman wajib menyerahkan takdirnya kepada Allah dan mengetahui bahawa Allah dan Rasulnya menyuruh mereka berusaha. Jangan duk serah-serah terus pakai tak buat apa dah. Dah serah dah kepada Allah, kan? Tak payah duk buat kerja apa lah. Tu. Ini orang panggil serah buta tuli. Serah buta lepas tu tuli lagi. Kan? Tu serah buta tuli maksudnya tak ada ikhtiar usaha apa dah. Tu. Tak ada ikhtiar usaha apa dah. Dan beramal soleh, mana tak ada dah. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar usaha, tak beramal soleh. Serta berdoa, tak ada dah berdoa apa. Tu. Agar dijauhkan bala bencana di dunia ini dan siksa neraka di akhirat kelak. Tu. Jadi orang mukmin, orang beriman, dalam masa dia serah kepada Allah SWT, tu. Dan dia tahu bahawa Allah dan Rasul menyuruh, perintah, suruh berusaha. Bukan semata-mata serah saja. Kan? Tu. Tak ada ikhtiar usaha. Mana tak ikut perintah Allah dan perintah Rasul untuk berikhtiar dan berusaha. Wa na'udzubillah. Tu.
Ada jenis tak mau usaha ikhtiar dah. Kau duk tunggu letak, nah. Kalau Tuhan takdir ada mari. Dapat. Dia tak ada ikhtiar usaha. Tu. Baik. Yang ke-32, berusaha dan beramal. Dia ada orang yang tak mau ikhtiar dah. Tu dia panggil, kalau dalam istilah panggil tajrik. Tajrik, maqam tajrik. Tapi dia tak ganggu orang lain. Dia tak ganggu orang lain. Dia tak ada berminta-minta dan tak bergaduh dengan kebolehan orang lain. Dengan kalau dapat kepada orang lain. Dia tak ada. Semua dia puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala lakukan terhadap diri dia. Ni orang panggil tak terkeluar daripada akidah ahli sunnah. Ni dia panggil maqam tajrik. Bukan ada semua orang nak duduk di maqam ni. Bukan senang. Dia tak bergaduh. Dia tak menyunguk dengan orang, tak berminta dengan orang, dan dia berpuas hati apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Macam tu. Itu dia panggil tajrik. Kan? Kita ni maqam usaha. Kena usaha lah. Kalau kita ni Allah Ta'ala letak kita maqam usaha, tiba-tiba kita nak piduk berlakon buat tajrik, dia tak jadi. Dia takkan jadi. Tu. Tu dia panggil pemalah, bukan tajrik. Nanti dia maqam usaha, tiba-tiba duk berlakon nak buat macam maqam tajrik. Tu dia panggil pemalas. Bukan tajrik dak. Tajrik ni dia tak minta ke orang, tak nak duk peduli ke orang. Dia ada berpuas hati dengan apa Allah Ta'ala takdir pada diri dia. Dan dia yakin kalau Tuhan takdir lagu tu. Dia tak ada duk kacau orang apa, tak ada. Tak ada sikit pun nak susah orang. Tu. Dan dia berpuas hati dengan apa Allah Ta'ala takdir kepada dia. Dan dia yakin. Kalaulah Tuhan kata sampai. Dapat. Ini payah ni. Nak duduk di maqam ni. Hanya pilihan orang-orang tertentu saja. Tu. Dan dia pun tak ada nampak reaksi muka, nak nampak lekeh, nak nampak berhajat keperluan kepada orang. Tak. Dia tetap macam biasa. Orang tengok dia steady je. Kan? Nampak biasa, relax je. Ini bukan senang. Tapi tak boleh berlakon-berlakon. Anugerah. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Rasulullah perintah suruh kita berusaha. Bahawa kita kena berusaha dan beramal soleh. Serta berdoa agar dijauhkan bala bencana di dunia ini. Dan siksa neraka di akhirat kelak. Tu minta doa kepada Allah. Supaya selamat kita bala bencana di atas dunia. Ini nak mari macam-macam kan. Macam orang duk viral macam-macam. Bukan kata viral dah. Memang kenyataan. Berita-berita pun keluar di mana-mana. Dalam TV, di negara macam-macam dah keluar dah. Akan berlaku krisis makanan. Kan? Akan berlaku krisis makanan. Inilah punca-punca dia. Dia akan berlaku krisis makanan. Nak tengok nak sabar tak sabar. Tu. Sebab tu Nabi kata akhir zaman, sebiji kepala lembu tu, sebutir kepala lembu tu, lebih berharga daripada emas satu gundi. Sebutir kepala lembu lebih berharga daripada emas satu gundi. Nak kita kata zaman tu banyak emas. Banyak orang senang, banyak harta benda. Tapi makanan tak ada. Nak tukar dengan emas orang tak mau lagi. Nak kepala lembu lagi. Kepala lembu lebih mahal, lebih berharga lagi daripada segundi emas. Ini akan berlaku. Dia akan berlaku. Mula-mula dia kuduk mari sikit kan. Tu. Maka di manakah nak ketahanan jiwa kita? Nak tahan jiwa kita ni. Jiwa kita boleh bertahan. Jiwa kita boleh bersabar. Di mana? Sebab tu disuruh banyak-banyak zikrillah. Tu. Dia ada latihan dia, zikir kepada Allah. Zikrillah, zikir. Berselawat, baca Quran dan sebagainya. Supaya bina rohani. Akhir sekali, makanan zikir itulah sebagai makanan. Makanan kita tu zikir tu, akhir sekali. Orang mukmin di akhir zaman. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kenyang. Kan? Ni janji Allah.
janji Rasul. Tapi kalau tak latih nak jadi kenyang lagu mana? Ngerti? Tak ada duk latih apa di hari ini. Tak ada duk cuba berzikir yang bersanad. Dia ada sanad dia. Dia kena cari guru-guru yang bersanad, ambil zikir, duk cara zikir dia, baru dia nak jadi. Kan? Tu. Nanti esok tak ada duk la Allah mana, ya hati duk mana makanan. Dia tak jadi. Bila mulut la Allah, hati tetap bergantung dengan Allah. Hati tak berubah dah, tak lari dah. Baru dia nak jadi. Jadi sebab tu mulai hari ini kena duk prepare dah. Kena duk prepare banyak lah. Kita ni kena duk prepare banyak. Baik. Yang ke-32, berusaha dan beramal ibadah. Bukan melawan takdir Allah. Bukan kita lawan takdir Allah. Berusaha dan beramal ibadah. Bukan melawan takdir Allah. Seseorang yang taat dan beramal soleh sudah ditakdirkan oleh Allah mereka menjadi orang yang taat dan orang yang soleh. Tengok. Sebab tu ada orang yang duk buat taat, ada orang baik. Pasal apa? Kerana Tuhan dah takdir mereka dah baik. Maka mereka akan jadi baik. Nah. Dan seseorang yang mengerjakan perbuatan yang maksiat adalah juga sudah ditakdirkan oleh Allah mereka menjadi orang yang maksiat. Semua tu Tuhan dah takdir. Tu. Sebab tu bila tilik kepada takdir Allah, maka kita serah kepada Allah. Tidak ada kekejian. Itu hakikat. Ni hakikatnya bila kita tilik kepada takdir Allah, kita tak boleh kata apa. Tu. Tapi bila kita tilik kepada syariat, orang yang melakukan kejahatan, kita kena tegur dia. Kita kena halang kejahatan, maksiat-maksiat yang dia buat. Kita kena halang, kita kena tegur. Tu. Bukan duk suruh maki hamun tak, dia suruh tegur. Suruh tegur, suruh halang, suruh nasihat. Tu. Kenapa? Kerana pandang kepada takdir Allah. Tu. Bukan suruh duk kata macam-macam dah. Tu. Kalau ubah pun, ubah. Nak ubah dengan tangan ke? Nak ubah dengan perkataan ke? Ubah. Dia ikut cara syariat. Cara syarak perintah buat macam mana? Tu. Baik. Dan usaha kata dia lagi, jadi semua tu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi usaha dan beramal soleh ni, bukan kita lawan takdir. Takdir tak boleh lawan. Ngerti? Mana tak boleh kita sawabikul himam. Ibnu Athaillah kata, sawabikul himam. Mana orang yang teguh hemah dia. Kuat hemah dia. Semangat dia tinggi. La takhruku aswaral takdir. La takhruku aswaral qadar. Maknanya tak boleh nak mencarikan kota, tak boleh nak meruntuhkan kota-kota qadar, takdir tadi. La tahruku aswaral qadar. Mana tak boleh nak meruntuhkan kota-kota takdir, maknanya benteng-benteng takdir. Walau mana kita kuat semangat sekalipun, bila Tuhan dah takdir macam ni, tak boleh berlaku. Maka dia akan berlaku ikut takdir Allah. Tapi kita tak tahu Tuhan nak takdir kita ke mana. Ala kulli hal, kita berusaha. Bila berusaha tu buat berlaku. Jadi, macam mana kita usaha nak tu, jadi lagu tu. Berarti bukan usaha kita. Mana itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tu akidah ahli sunnah macam tu. Jangan nak nampak tak, mujur aku. Tu. Mujur aku. Kalau tidak, kalau tidak teruk. Tu duk perasan gini. Pasal Tuhan dah takdir lagu tu. Ni yang kita ikhtiar usaha. Yang ni Allah Ta'ala perintah sebab kerja dia kena buat. Tu. Bila berlaku, semua tu dalam takdir Allah. Tu. Melalui sebab dia ikhtiar dan usaha. Tu orang panggil akidah ahli sunnah dia duduk situ. Bukan dia nak tolak dah. Tuhan takdir belakangnya. Tak payah ikhtiar usaha. Bukan lagu tu. Baik. 33, takdir Allah adalah suatu ketetapan dan ketentuan Allah ke atas makhluknya. Semua hadut berlaku
ni, duk berlaku hari-hari ni. Ni. Yang tadi, yang sekarang ni, semua dah takdir oleh Allah. Tu boleh mari masjid malam ni, takdir oleh Allah. Tu. Semua telah ditakdirkan oleh Allah ke atas makhluknya. Dan usaha makhluk itu adalah pengkurniaan Allah kepada mereka. Mana hak kita usaha ikhtiar ni pun, tu pemberian daripada Allah, kurniaan. Nah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala mengikut qadar kemampuan. Maknanya kurniaan Allah pun mengikut qadar kemampuan hamba dia itulah. Kan? Macam Allah Taala uji seorang hamba dengan satu ujian lah. Ujian yang berat-berat. Jadi Allah Taala uji tadi ni mengikut kemampuan hamba dia. Tuhan tak akan uji kalau hamba dia tak mampu. Mana apa hak berlaku ke atas diri kita, hak diuji oleh Allah, kerana Allah Ta'ala amat mengetahui, itulah kemampuan hamba-Ku. Tuhan tak akan uji kalau luar daripada kemampuan hamba. Tuhan tak akan uji. Tu luar daripada kemampuan hamba. Nah, tu yang Allah Ta'ala uji macam mana tu. Duk gantung diri tu. Dia tak tahan dah tu. Kan? Dia tak tahan dah tu. Tu yang dia gantung diri. Tuhan takdir dia lagu tu. Faham? Tuhan takdir dia lagu tu. Takdir dia jadi lagu tu, lah kali dia ambil tali jerat, gantung diri. Ataupun terjun Jabatan Pulau Pinang. Kan? 2-3 hari kemarin dia nak terjun Jabatan Pulau Pinang. Pasal apa? Macam lah dia hari ni. Pasal tidak mengaji, tak ada iman. Kalau orang Islam lah, kafir kot dia lah kan. Tu. Habis tu. Bila orang Islam buat lagu tu, makna dia tak mengaji. Dia tak mengaji, tak ada ilmu, tak kenal Tuhan langsung. Tu. Bagi dia mapuh tu hilang masalah. Bagi dia tu mapuh tu selesai. Orang kafir setengah dia faham lagu tu. Mapuh selesai. Boleh ke orang Melayu kita pun lagu tu juga setengah tu faham. Mati senang. Dia tak tahu senang apa. Duduk tunggu kepala naga, kepala ular apa, duduk tunggu nak kubur. Dia kan nak coh, nak patuk. Mung kecing tak kerti nak basuh molek lagi, dia kan nak mati dah. Ngerti? Kecing basuh tak apa nak molek lagi, dia kan nak mati dah. Berapa ramai orang diazab dalam kubur pasal basuh kecing pun tak kena cara. Kan? Tu. Macam-macam. Sebab tu kadang-kadang pasal jahil. Sebab tu jahil ni memang musuh Allah betul. Pasal mengaji tak mahu. Baik. Takdir Allah adalah suatu ketetapan dan ketentuan Allah ke atas makhluknya. Dan usaha makhluk itu adalah pengkurniaan Allah kepada mereka mengikut qadar, kemampuan dan kelayakan diri mereka masing-masing. Di mana takdir Allah dengan usaha makhluk itu tidak mempunyai perkaitan. Tu. Di mana takdir Allah dengan usaha makhluk itu tidak mempunyai perkaitan, kata dia. Tu. Jadi, hak Tuhan takdir, lagu itulah berlaku. Tu. Lagu itulah. Macam mana Tuhan takdir macam ni, dia akan berlaku lagu tu. Lalu Allah Ta'ala akan bagi ilham. Dia akan buat lagu ni, buat lagu ni, buat lagi ni. Dia akan berlaku. Tu. Yang ke-34, takdir Allah berkaitannya dengan iktikad seorang terhadap Allah. Takdir Allah tu, dia ada kaitannya dengan iktikad seorang terhadap Allah. Di mana usaha seorang itu tidak ada perkaitannya dengan iktikad mereka itu, malah hanya mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Maknanya usaha kita ni, iaitu kita buat usaha ikhtiar kita ni mengikut perintah Allah dan Rasul. Iaitu setiap manusia wajib berusaha. Tu kita tak tahu nak jadi kat mana, wallahu a'lam. Kita bukan tahu. Tu. Supaya kata nak padi kena tanam pokok padi. Lepas tu nak padi kena tanam pokok padi. Nak tanam pokok padi tu pula kena ada cara dia. Kena ada baja dia, ada vitamin pokok tu, ada racun nak selamat dia daripada makhluk-makhluk perosak. Mana kena usaha. Tu usaha punya usaha, dapat sungguh lebih banyak pula. Tu. Mana itu adalah takdir Allah. Tuhan dah tetaplah banyak tu.
Bukan usaha kita yang boleh menyebabkan dapat banyak tu, tak. Usaha dan ikhtiar kita ni hanya mengikut perintah Allah dan Rasul. Jadi bila kita buat sesuatu, ikhtiar dan usaha kita ni mengikut perintah Allah dan Rasul, dapat pahala tak? Tentu dapat pahala. Tu tentu dapat pahala. Sebab tu orang mukmin ni, dia buat apa pun dapat pahala. Tu. Sebab tu yang mana Nabi SAW sebut, bila sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayu a'mal afdal?" Manakah amalan yang paling afdal? Manakah amalan yang paling afdal sekali hak mana? Nabi jawab, al-imanu billah. Beriman dengan Allah. Diri beriman dengan Allah itulah satu amalan. Bila ada beriman dengan Allah, buat apa pun dia turut jadi afdal. Dia turut dapat pahala. Kalau tidak beriman dengan Allah, sembahyang daripada pagi sampai ke petang. Contoh kalau dia buat juga sembahyang, padahal dia tak beriman dengan Allah, sikit pun Tuhan tak ambil kira. Kalau beriman dengan Allah, letih dia ni, peluh dia berusaha, letih dia ni, keluar peluh ni. Mana itulah di antara Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa dia. Penat lelah dia mencari rezeki untuk tampung saraan keluarga dan sebagainya. Semua tu orang panggil Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Tu, tengok. Tu kelebihan apa? Beriman dengan Allah. Yang lain semua pakat tu. Tu amalan yang paling afdal sekali. Baik. Sebab tu kena jaga akidah. Jangan bagi rosak. Rosak akidah, tak tahu. Tak dengar. Kan? Tak dengar. Dia tak bau pula tu. Bukan ada isyarat apa. Disebabkan dengan perbuatan dia ke, disebabkan dengan percakapan dia ke, disebabkan dengan i'tiqad dia ke. Kalau perbuatan percakapan tu, orang lain boleh tahu juga. Tapi kalau i'tiqad, siapa boleh tahu? Siapa pun tak tahu kata rosak. Kan? Mati-mati yang ahli keluarga kau, ngerti? Belilah, hadiahlah ni nak buat untuk si arwah ni. Kan? Anak sedekah untuk si arwah ni. Tu. Rupanya kawan si mati ni rosak akidah. Belilah beras tu satu trailer sedekah ke. Tak jadi apa. Segunung buat mari mah untuk sedekah atas dia. Tak boleh apa dia tu. Hak si mati tadi. Dia bukan dapat apa. Sebab apa? Kerana akidah dia rosak. Sebab itulah amalan yang paling afdal sekali beriman dengan Allah. Kena jaga akidah supaya jangan bagi rosak. Supaya iman kita subur. Supaya iman kita terpelihara. Buat apa pun Tuhan kira. Buat apa pun ada pahala. Buat apa pun ada pahala. Tu. Berlaku apa pun dia ada pahala. Tu orang beriman. Bersing. Cung. Sebut Alhamdulillah. Dapat pahala. Pasal apa? Kerana dia beriman. Cuba dia tak beriman, Pak. Bersing. Sebut Alhamdulillah. Sejuta kali. Tak dapat pahala. Itu kata beriman. Sebab tu penting jaga akidah. Penting jaga akidah. Itu tambah di akhir zaman, rapuh sangat akidah. Mudah sangat. Tu. Pagi jadi kafir, petang jadi Islam. Petang jadi kafir, pagi jadi Islam. Dia bertukar takir cepat sangat. Tu. Pasal apa? Kerana tidak kukuhnya akidah tadi. Tak kukuh, tak mengaji. Tak faham, tak peduli dengan majlis-majlis ilmu tentang membicarakan tentang akidah. Wa na'udzubillah. Tu. Lah ni tak menyesal lah. Mati esok menyesal. Oh, sungguh ni. Tu. Lah masjid tak jauh mana pun dengan rumah. Kan? Aku yang tak peduli. Macam-macam lah. Esok dia menyesal lah. Manusia ni tak mati, dia tak menyesal. Mati itulah baru dia menyesal. Mati itu. Selagi dia hidup, dia tak menyesal dah. Orang stroke lega, dia tak menyesal. Mana nak kata nak insaf tu, jangan sangatlah. Ada hak insaf. Stroke, lepas tu dia lega. Tu ke dia ulang lagi majlis ilmu mengaji, buat kebajikan tu, ada, memang ada.
Tak nafi. Tapi kalau jenis tak ingat ke Tuhan ni, lega. Tak jadi gitu. Tak jadi takut lama tu. Tu wa na'udzubillah. Nah, sebab tu penting kita menjaga akidah tadi. Baik. Yang ke-35, berusaha mencari rezeki dan beramal ibadah adalah suruhan Allah. Itu perintah Allah. Nah, dan Rasulnya itu adalah perintah Rasul. Makna perintah Allah, perintah Rasul ni kepada umat manusia. Mana Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Fas'au ila zikrillah. Nah, maka hendaklah kamu bersegera. Fas'au ila wazarul bai'. Nah, tu. Iza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Apabila fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Tinggal tu fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Apabila selesai daripada sembahyang, fantashiru fil ard. Maka naklah bertebaran kamu. Suruh usaha. Tu bila mudah selesai tanggungjawabmu dengan Allah, gilah cari. Bukan Tuhan larang, bahkan Tuhan suruh lagi. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi ni, pergi cari rezeki. Bukan Tuhan larang. Nah, ni tak. Bila pergi cari rezeki, lupa ke Tuhan. Lupa kata Tuhan nak beri rezeki tu. Pasal apa kadang dia duk nampak kerja dia dapat rezeki, dia terlupa kepada Tuhan yang mempunyai rezeki. Wa na'udzubillah. Tu. Bila terlupa Tuhan punya rezeki, orang ni jahat ke baik orang ni? Maknanya akhlak ada tak orang ni? Tu. Tentu orang ni tak ada akhlak. Tu. Tak ada akhlak orang ni. Bila tak ada akhlak, orang nak tengok baik jahat, orang tengok di akhlak tu. Ngerti? Di akhlak tu. Bukan orang tengok di harta benda. Oh, dia tu baik. Tengok harta banyak. Belum. Orang nak tengok baik jahat, dia tengok di akhlak tu. Maka Allah Ta'ala nilai akhlak. Karena akhlak ni lah bersangkut paut dengan batin, dengan rohani kita. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, di mana suruhan tersebut mempunyai perkaitan dengan kewajipan manusia selaku hamba Allah mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Di mana walaupun Allah Ta'ala suruh kita berusaha, tapi dia ada bersangkut paut. Kena ada. Kena ikut jadual dia. Berusaha, yang ni boleh buat. Yang ni pun jangan buat. Maka sebab itulah kena mengaji fiqh pula di situ. Nak usaha nak buat yang ni boleh tak? Oh, tak boleh. Nah, tu. Syarak larang tak boleh. Yang ni tak apa, yang ni tak apa. Nak berusaha apa? Nak berniaga ke? Nak bercocok tanam ke? Nak berkebun ke? Nak buat apa? Maka kena ada panduan dia. Boleh ke tak boleh di situ? Mengikut panduan syarak tadi. Nah, bukan kata suruh usaha kan? Tu. Ikut dan usaha. Nah, wa na'udzubillah. Supaya daripada cerita dulu, kan? Ada orang perempuan dululah ni, cerita dulu ni zaman almarhum Tuan Guru Haji Yahya Taha. Perempuan dia duk merepek, abang ni tak ada kerja lain ke? Kan? Pelaga ya, main judi, tak ada duk usaha apa. Kan? Dia tak ada duk usaha apa langsung. Tu duk merepek tok laki dia ni, buruk. Yang tok laki pun tak gerak weh, bila kena merepek tak nak dengar. Dia tak apa, nanti abang usahalah. Dia kata itu. Nanti abang usahalah. Usaha apa? Dia pergi rumah Tok Guru Yahya. Ya, Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Hari ni nombor nak naik berapa? Tok Guru ni merepek dia. Tok Guru kata, marah dia. Mu ni anak 2, 3, 4 dah. Dia kata Tok Guru cerita dah tu. Dia klik beli kena sungguh. Dia klik beli kena semua. Ya Tok Guru tu merepek lah. Mu ni anak 2, 3, 4 orang dah. Dia pandai susu. Kaki nombor ni dia pandai susu. Dia kalih-kalih. Tapi kena lah. Kena tu dia beli hadiah bagi Tok Guru. Mu beli apa ni? Dia kata hadiah Tok Guru. Royak. Kata saya usaha kembali. Usaha apa? Dia kata dah ada mu klik. Apa ni?
Kadang-kadang orang dia buat usaha macam tu. Dia pasal apa? Kerana jahil tu. Ngerti? Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, seorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah akan masuk ke syurga, ditakdirkannya pula menjadi orang yang taat dan beramal soleh di dunia ini. Sebab tu, Nabi SAW bila bersama dengan sahabat-sahabat, Nabi tunjuk. Nabi kata, sehari ni, ahli syurga, dia ni, orang yang ahli syurga ni akan mari. Akan masuk pintu tu, Nabi kata. Sahabat-sahabat pun duk tunggu, tengok. Oh, kawan tu. Esok pun Nabi wayak lagi. Nanti ahli syurga, seorang ahli syurga akan masuk masjid kita ni, ikut pintu tu. Sehari dia masuk, sehari dia mari. Itu mari. Jadi, di antaranya Abdullah ibnu Umar sendiri nak cek apa dia ni. Rahsia apa? Kan? Tu. Rahsia apa? Sampai Nabi cerita. Mana boleh kenal. Tu. Tapi kalau kita nak pergi hukum tamu ahli syurga ni, kita tak boleh lah. Nabi tak apalah. Ngerti? Nabi boleh cerita tu ahli syurga ni ahli syurga. Kita tak boleh lah. Kita wallahualam kita tak tahu. Tapi faham secara zuhir, buat lagu tu Allah Ta'ala janji syurga. Tu. Supaya setengah orang azan no? Azan. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Bismillah. Baik. Support itulah. Di antaranya orang tadi, bila kita cerita tentang bagaimana cara-cara ataupun jalan yang Allah Ta'ala boleh nak masukkan seorang tu ke dalam syurga. Kan? Begitu juga
Kalau Allah Ta'ala nak buh seorang tu dalam neraka, bila dia buat begian-begian kesalahan. Tapi dia kata, mu siapa nak pandai duk hukum? Dia kata kita gitu. Padahal kita cerita. Orang yang nak masuk syurga, ni dia macam ni. Pasal apa? Kita cuma cerita apa yang telah dikhabarkan. Apa telah diceritakan oleh ulama. Dalam kitab. Tu. Baik nak masuk syurga ke, nak masuk ke neraka ke, maknanya Nabi dah cerita dah. Ada gitu pandai-pandai duk kata kita yang pandai-pandai buat hukum. Lepas tu, inilah di antara kesilapan, orang kata jahil, tak reti. Kita cuma cerita. Ni dia ahli neraka macam ni. Dia tamu siapa pandai-pandai nak buat hukum. Kan? Duk tala klik kita. Sebab itulah di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ahli syurga ke dalam syurga. Dan ahli neraka Allah Taala akan masukkan ke dalam neraka. Ahli syurga Allah Taala akan masuk ke dalam syurga. Ahli neraka Allah Taala akan masukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Taala berfirman. Allah Taala kata apa? Allah Ta'ala berfirman, ukhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin fayakhrujuna minha fadiswaddu fayulqawna fi nahril hayah fayambutuna kama tambutul habbah fi janibi sayli alam taranaha takhruju safra multawiyah. Maknanya keluarkanlah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kalau ahli neraka tu, Allah Ta'ala kata apa? Keluarkanlah dia daripada neraka. Hai malaikat, mu bawa keluar siapa-siapa yang ada iman dia tu walaupun sebesar biji sawi. Tu. Walaupun ada iman tu sebesar biji sawi, muat keluar. Allah Ta'ala cerita. Pasal apa? Kerana tu kata penting iman tadi. Apatah lagi orang yang tidak ada langsung. Orang yang tak ada langsung benda-benda yang memadamkan iman. Bahkan iman dia tu penuh. Iman dia tu besar. Iman dia tu berat. Ni walaupun ada sebesar biji benih saja. Nanti Allah Ta'ala akan perintahkan supaya dimasukkan ke dalam sungai Nahrul Hayah. Dalam sungai. Dikatakan sungai kehidupan. Sungai hidup lah. Tu. Makna nak beri semangat supaya dia dapat hidup kembali iman dia tadi ni. Lepas tu kodok besar, kodok gagah, kodok kuat iman dia. Bahkan sampailah jadi yakin iman dia. Ketika mana dia dibawa duduk dalam syurga, kodok bertambah, yakin. Tu. Mana sebab tu penting. Dalam bab iman ni, penting. Dalam bab akidah ni. Baik. Seseorang yang sudah ditakdirkan Allah akan masuk ke syurga, ditakdirkannya pula menjadi orang yang taat dan beramal soleh dunia ini. Kalau Tuhan tu takdir seorang tu masuk syurga, tengoklah sebab apa? Tuhan dah takdir dah. Tuhan buka lorong, buka jalan dia nak buat benar-benar taat. Dia akan beramal soleh. Ini di antaranya. Sebab tu ada hadis kata apa? Kullun muyassarun liman khuliqa lahu. Kullun muyassarun liman khuliqa lahu. Mana tiap-tiap sesuatu itu dimudahkan. Mana jadi mudah bagi dia buat kerja apa. Kalau orang nak masuk syurga, dia buat mudah. Dia kerja dia tu pekerjaan-pekerjaan yang mudah untuk masuk ke syurga. Kalau dia orang tu Allah Ta'ala takdir dia masuk neraka, dia akan buat kerja mudah. Mudah bagi dia dapat buat kerja tu, dia masuk ke untuk dia masuk ke neraka. Supaya orang mencuri ya. Kan? Orang lain nak buat payah, dia buat mudah aja. Pasal apa tujuan Tuhan buat lagu tu? Sebab Tuhan nak masuk dia ke dalam neraka. Maka mudah dia buat kerja jahat jadi mudah. Begitu juga orang buat kerja taat, mudah bagi seorang tu buat kerja taat.
malah mari di Masjid Kupang. Kan? Curi. Muslimat. Biasalah bawa beg macam tu. Semayang maghrib, letak beg depan. Tu. Sujud. Kan? Saya tengok CCTV. Tapi tak boleh nak ni. Dia kembang. CCTV tu murah aku. Tak dapat juga. Dulu masjid Mengkuang. Jaga no, bawa beg tu. Bawa beg kain telekor saya, tak apalah. Ni ada duit juga. Dia bubuh duit dalam tu dengan handset dia. Tu. Bangun-bangun tengok gaya dia pergi tu, dia pakai kepiah. Tengok tengok CCTV, dia duduk macam tu. Duduk sorok balik tiang. Lepas tu tengok Allahu Akbar, tengok orang sujud, lari. Pergi ambil. Keluar tu. Ni berlaku. Sebab tu kita kena beringat. Itulah di antaranya. Baik. Dan mereka yang ditakdirkan oleh Allah akan masuk ke neraka, ditakdirkannya pula menjadi orang yang maksiat di dunia ini. Wa na'udzubillah. Jadi sebab tu kita kena cek diri kita. Kita ni mudah buat kerja kok mana sangat. Kan? Nak kenal diri kita ni. Mudah kita buat kerja kok mana. Mudah kita buat kerja untuk jalan ke syurga ke? Mudah kita buat kerja untuk jalan ke neraka. Mudah-mudahan kita cek diri kita. Kalaulah ada mudah sangat ni, kalau jalan ke neraka jadi mudah, jadi syok pula tu. Kalau jalan nak pergi ke syurga jadi payah, mengantuk, lemah, macam-macam ada. Maka kita kena ada bina, kita kena ada kekuatan, dah kita ada kesedaran, dah kita tahu dah supaya nak selamatkan diri kita masing-masing ni. Kita dah tahu dah, maka kitalah kena selamat diri kita. Kan? Macam mana cara nak buat ni? Tu. Maka sebab itulah dia rojoklah mana-mana guru supaya kita dapat semangat, dapat membina benih-benih yang baik supaya kita dapat mengerjakan kebajikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kemudian kata dia fasal yang ke-16, hakikat iman. Jadi setakat itulah dulu, insya-Allah kita akan sambungkan datang. Tajuk besar ni. Kan? Berarti tentu mulai selesai dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي اللهم في صحابة رسول الله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. الله فقهنا في ديننا. اللهم اجعلنا من القوم الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.